Salam sejahtera, nama saya Marius Edwin, nomor metrik YL2018101010, merupakan seorang pelajar tahun akhir PLUM sebagai program Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian Kepujian di Universitas Malaysia Sabah, Fakulti Pertanian Lestari, Kampus Sendakan, dan mengambil kursus pengeluaran tanaman HG34. Sebagai pengenalan, secara saintifiknya, cendawan dikelaskan sebagai salah satu jenis tumbuhan kelas rendah. Ia disebabkan oleh keadaan fizikalnya yang ringkas karena ia tidak mempunyai akar yang jelas, tidak bercabang, tidak mempunyai daun, tidak berbunga dan tidak mempunyai anak pokok atau benih yang jelas. Bagaimanapun penyelidik, tumbuhan telah meletakkan kulat dan cendawan dalam kumpulan yang berbeza. Cendawan ditakrifkan sebagai organ spontan kulat yang boleh dimakan. Cendawan mengandungi banyak khasiat seperti nutrien, yaitu protein, serat, karbohidrat, dan kalori. Selain itu, cendawan juga mengandungi vitamin seperti riboflavin, niacin, dan vitamin D. Cendawan mengandungi mineral seperti kuprum, selenium, fosforus, dan kalium. Objektif bagi amali ini adalah memberikan peluang kepada pelajar untuk mengendali dan menjaga bongkah cendawan dari peringkat matang sehingga penuaian hasil. Sementara itu, beberapa prosedur penting yang boleh menyebabkan pertumbuhan cendawan jika tidak diikuti. Ia perlu diutamakan dalam aktiviti penanaman cendawan tidak kira berskala besar ataupun hanya tanam di rumah, dan ianya adalah berkait rapat dengan faktor biotik dan abiotik. Bagi faktor biotik, ia berkaitan dengan mikroorganisme seperti ulat, bakteria, dan virus. Selain itu, serangga perusak juga merupakan salah satu daripada faktor yang boleh mengakibatkan kerusakan kepada tanaman cendawan. Biasanya lalat, pelbagai jenis lalat dan hama yang akan menyerang tanaman tersebut. Dan faktor ketiga yang merupakan faktor yang amat penting, yaitu faktor abiotik yang melibatkan kepada persekitaran. Di antaranya adalah suhu, kelembapan, karbon dioksida, pengudaraan, keamatan cahaya, dan penyiraman. Bagi suhu, penanam cendawan memerlukan suhu di antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Sekiranya suhu tinggi, biasanya bentuk payung atau daun pada cendawan tersebut akan terang atau putih kelabu muda dan stip dia menjadi lebih tebal. Sementara jika suhu rendah, stip menjadi tebal atau berbentuk tong. Juga badan daun yang tumbuh tadi sangat perlahan. Ini bermaksud ianya akan mengakibatkan hasil yang rendah. Untuk kelembapan, julat kelembapan adalah antara 80 hingga 85%. Kelembapan rendah akan menyebabkan daun cendawan menjadi lebih nipis dan rapuh. Warna daun menjadi gelap atau coklat gelap. Bagi karbon dioksida atau karbon dioksida, jika karbon dioksida tinggi, salah satu kelainan atau wujudnya keabnormalan pertumbuhan pada cendawan tadi. Peningkatan karbon dioksida boleh mengurangkan saiz daun dan batang menjadi panjang. Selain itu, tanaman cendawan memerlukan pengudaran yang baik. Maka ianya harus ditempatkan di tempat yang tidak berlakunya pengumpulan karbon dioksida. Keamatan cahaya juga merupakan salah satu faktor. Cendawan yang ditanam tidak boleh didedahkan dengan cahaya, ia hendaklah diletakkan di kawasan terlindung. Dan faktor terakhir di dalam persekitaran ini adalah penyiraman. Biasanya penyiraman sangat perlu ketika selepas pembentukan primodium untuk mengekalkan kandungan lembapan optimum dalam substrat, supaya pengeluaran hasil tinggi dan shroom yang berkualiti. Dan penyakit biasanya meningkat dengan kandungan kelembapan yang berlebihan. Jadi penyiraman yang terlalu sedikit pula akan mengurangkan hasil dan kualiti cendawan tersebut. Bagi penuaian, selepas sahaja proses pemeraman sehingga bongkah cendawan tadi di peringkat matang benihnya, 2 ke 3 hari penutup kapas tadi haruslah dibuka, dan benih cendawan yang matang akan mula mengeluarkan buah. Ianya sangat cepat pertumbuhan.
Petik cendawan sebelum tepi daun mula menggulung. Kemudian selepas menuai, kikis mycelium bagi menggunakan sudu dengan menggunakan sudu bersih atau alat yang sesuai. Selepas itu tutup semula permukaan bongkah tadi, dan biarkan selama 3 hingga 4 hari untuk membolehkan mycelium menjajah semula ataupun bertumbuh semula. Jadi sebagai kesimpulannya, penanaman tanaman cendawan mempunyai potensi yang sangat tinggi di pasaran pada waktu ini. Pengurusan yang sistematik yang mampu meningkatkan hasil cendawan serta pilihan menjadi pendapatan yang baik. Karena penanam cendawan mampu memberikan hasil yang mencukupi sekiranya penanam dapat memberikan perhatian yang serius dalam teknik pengawitannya yang mudah tetapi memerlukan penjagaan rapi. Jadi di sini saya ingin merekamkan ucapan terima kasih saya kepada pensyarah Dr. Rakib Muhammad Rashid yang telah sudi berkongsi maklumat dan ilmu kepada kami sebagai pelajar dengan memberikan amali penjagaan cendawan dan sekurang-kurangnya yang telah memberi peluang kepada saya mempelajarinya sendiri. Di samping itu saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada pengurus pusat latihan KPDOSK dan Cik Rosmalia Bungin, tenaga pengajar di KPDOSK Lagu Seberang, karena telah sudi menerima kehadiran kami untuk menerima ilmu tentang penanaman cendawan ini. Terima kasih.